أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Hajar Murshidah binti Muhammad Yusof, merupakan pelajar lepasan ijazah sarjana muda pengurusan industri halal di Akademi Pengajian Islam Kontemporari di UiTM Shah Alam. Dan kali ini, saya ingin membentangkan sedikit sebanyak berkenaan satu kajian subtema pengurusan halal dari aspek ekonomi. Kajian ini akan menghasilkan satu model di mana akan membantu premis-premis makanan di luar sana untuk mendapatkan sijil halal mereka yang diiktiraf JAKIM dengan mudah, cepat dan tanpa mengeluarkan lebih banyak modal berbanding dengan melaksanakan sendirian tanpa sebarang rujukan. Jadi model ini adalah satu rujukan bagi mereka. Sebelum kita teruskan lebih lanjut, saya ingin berkongsi berkenaan siapakah yang akan bersama saya untuk menjalankan kajian ini. Yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Nurul Huda Sahari, merupakan Profesor Madya di ASIS Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Shah Alam. Dan yang kedua Dr. Muhammad Remy bin Osman, merupakan pensyarah kanan ASIS UiTM Shah Alam. Jadi, sebelum menelusuri lebih lanjut berkenaan pembentangan kajian ini, saya ingin berkongsi pengenalan sedikit bagi kajian ini. Kita saksikan. Malaysia merupakan sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Terdiri pada dua kawasan utama, Semenanjung Malaysia dan juga Malaysia Timur. Penuh dengan sejarah, geografi, pembangunan perniagaan, ekonomi, budaya dan lain-lain. Di Malaysia terdapat pelbagai kaum, etnik dan juga budaya serta agama. Kepelbagaian budaya tidak membezakan antara satu sama lain. Semuanya diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Majoriti rakyat Malaysia adalah Melayu dan umum mengetahui bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Kewujudan premis makanan dan juga medan selera menjadi salah satu asbab faktor tarikan pelancongan di Malaysia. Malangnya, masih wujud ribuan premis makanan yang tidak mempunyai sijil halal mereka sendiri. Berdasarkan video sebentar tadi, sebenarnya banyak masalah yang berlaku dalam Malaysia berkenaan permohonan sijil halal ini. Jadi, kajian ini adalah salah satu usaha untuk membantu mereka mendapatkan sijil halal dengan mudah. Kita teruskan kepada amanat ataupun pernyataan daripada PM Perdana Menteri Malaysia pada hari ini iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata industri halal yang bersifat menyeluruh mampu melengkapi ekonomi Islam terutamanya dalam aspek perdagangan. Industri halal akan meliputi setiap kumpulan masyarakat termasuk petani, nelayan, perusahaan kecil dan juga sederhana PKS, malah kedai runcit yang akan memastikan penyertaan yang lebih luas. Dalam mencapai maksud ekonomi madani dan semangat maqasid syariah, ia mesti merangkumi hampir keseluruhan rakyat. Jadi itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia kita. Jadi kita akan merealisasikan apa yang mereka ingin laksanakan atau mereka punya sasaran kerajaan ini. Jadi kita akan bantu mereka dari segi aspek ekonomi halal Malaysia. Apa objektif kajian ini? Objektifnya adalah untuk pertama sekali, menguraikan faktor kekurangan kemampuan tadbir urus pentadbiran medan selera untuk memohon skim premis makanan di bawah pensijilan halal Malaysia. Dan yang kedua, kita akan gunakan teknik empirical ataupun konsep empirical, kajian empirical yang mana menganalisis elemen keperluan pensijilan halal bagi premis makanan di bawah pentadbiran medan selera yang sama. Jadi dan yang ketiga, objektifnya adalah untuk membangunkan model ekosistem halal madani sebagai transformasi tadbir urus
bagi premis makanan di Malaysia. Okey, kita bincangkan berkenaan dengan permasalahan kajian. Yang pertama dan yang paling kritikal adalah perhatian terhadap model ekosistem halal berdasarkan konsep madani iaitu 6 teras tersebut untuk takbir urus premis makanan di medan selera yang diuruskan 100% oleh Bumi Putera Muslim adalah pada tahap yang rendah. Bukan 100% Bumi Putera tapi Bumi Putera dan juga 100% Muslim. Jadi bila kita pergi di mana-mana food court ataupun medan selera, kita nampak, okay, Muslim, go. Boleh je. Tapi sedangkan dia belum mendapat sijil halal lagi. Jadi perhatian ataupun kesedaran mereka adalah masih di tahap yang rendah. Permasalahan yang kedua adalah kekurangan kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan ni iaitu seperti Jabatan Agama, pentadbiran pasaraya ataupun pusat beli belah itu sendiri ataupun pengusaha premis makanan itu sendiri. Jadi kerjasama antara mereka adalah kurang menyebabkan permohonan itu menjadi lambat ataupun tidak dapat dijalankan. Dan permasalahan yang ketiga adalah mengenai persepsi bahawa memiliki persediaan halal tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada syarikat mereka. Yang mana mereka tahu, okey, kita belum dapat sijil halal, kita dah tahu ramai yang akan beli ataupun akan masih akan berlangsung jual beli di antara mereka dan juga pengguna. Jadi tidak menjadi masalah jika mereka tiada sijil halal. Disebabkan persepsi tersebutlah, maka wujudnya ketidakmahuan permohonan sijil halal daripada pengusaha tersebut, pengusaha itu sendiri. Dan persepsi yang kedua adalah berkenaan pengeluaran modal. Mereka merasakan bila mereka memohon sijil halal, mereka perlu mengeluarkan modal yang lebih banyak untuk mendapatkan hanya satu sijil bagi mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang seterusnya iaitu sasaran dan juga garis masa. Sasaran bagi kajian ini adalah 2 tahun 6 bulan dan kajian ini memasarkan kepada medan selera yang diuruskan oleh satu pentadbiran seperti Maiding dan juga medan selera di pasaraya atau pusat beli belah yang dikunjungi oleh majoriti Muslim Bumi Putera. Bukan Bumi Putera saja tapi Muslim, majoriti Muslim. Berkenaan dengan carta alih proses. Pada fasa pertama kita bincangkan mengenai keperluan model. Bila kita kata keperluan model ni, apa yang kita perlukan untuk model ini adalah pada tahap pertama kita akan laksanakan dan tahap kedua kita akan huraikan faktor kekurangan dan atau kemampuan takbir urus pentadbiran medan selera untuk memohon skim premis makanan di bawah Persetujuan Halal Malaysia. Jadi kita akan laksanakan sorotan literature yang mana atau kita katakan literature review. Kita akan dapatkan data-data daripada library research dan juga temu bual daripada pengendali premis itu sendiri. Jadi ini kita jalankan secara kualitatif. Temu bual semi-structure. Dan pada fasa yang kedua, iaitu kita akan mendapatkan elemen keperluan skim premis makanan di medan selera. Iaitu pada tahap ketiga dan juga keempat. Kita akan menganalisis elemen keperluan Persetujuan Halal Malaysia bagi premis makanan di bawah pentadbiran medan selera yang sama. Jadi kita akan rujuk daripada MPPHM dan juga SPHM 2020 dan beberapa rujukan yang berkaitan. Jadi daripada temu bual pihak pentadbir, pihak yang berautoriti, pihak yang berkepentingan dan juga kita akan temu bual juga bagaimana ingin menjalankan latihan daripada segi latihan lah, modal-modal semua tu melalui temu bual penyedia latihan halal sediaan HPB JAKIM seperti MISDEC, UKL, MySet dan juga Politeknik Merlimau dan KPPMBM. Jadi fasa yang ketiga, kita akan mereka bentuk pembangunan dan juga kebolehgunaan model ekosistem tersebut. Iaitu pada tahap kelima ni, kita akan membangunkan model ekosistem halal madani sebagai transformasi takbir urus premis makanan di cawangan medan selera di pasaraya yang disasarkan. Jadi kita akan usahakan untuk menghasilkan model tersebut dan aplikasikan kepada pengusaha premis makanan yang terpilih.
Alhamdulillah, akhirnya kita berada di penghujung pembentangan. Jadi bagi penutup, kesimpulannya, kajian ini mengambil pendekatan holistik yakni menyeluruh dalam mempertimbangkan aspek kesedaran pemilihan produk halal, pengurusan premis makanan di medan-medan selera dan juga prosedur memperoleh sijil halal. Pendekatan holistik ini membolehkan penyelidik untuk memahami hubungan yang kompleks antara pelbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan produk halal itu sendiri dan juga keselamatan makanan di medan selera. Kajian ini sebenarnya menitik beratkan kepada pembangunan model ekosistem yang berkonsepkan halal madani yang melibatkan berbagai pihak-pihak berkepentingan seperti kerajaan, industri, pengusaha-pengusaha medan selera dan juga masyarakat setempat. Akhir kalam, kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat sama ada secara langsung ataupun tidak. Itu sahaja daripada kami. Sekian wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.